Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang kita nak masuk kepada tenaga nuklear. Kita akan belajar berkenaan dengan tenaga nuklear. Okey, apa itu tenaga nuklear? Okey, kita dapatkan idea tentang tenaga nuklear menggunakan matahari. Okey, matahari kita semua tahu memberikan tenaga dan juga tenaga haba ke bumi sejak berjuta-juta tahun dulu. Okey, matahari dahulu terbentuk, barulah planet lain akan terbentuk. Okey, apa yang berlaku di matahari? Kamu dah belajar semasa tingkatan 3. Okey, berlakunya tidak balas pelakuran nukleus. Okey, nukleus. Jadi, okey, pelakuran nukleus hidrogen dalam tekanan yang tinggi. Okey, nukleus dalam yang tinggi. Apa yang berlaku untuk proses pelakuran nukleus dalam matahari? Atom hidrogen, dua nukleus hidrogen. Okey, jadi dua nukleus hidrogen, dua hidrogen akan bercantum. Okey, akan bercantum membentuk satu helium. Okey, dia akan membentuk satu nukleus helium. Dua ini bercantum membentuk satu nukleus helium. Proses pelakuran nukleus ini membebaskan tenaga nuklear. Jadi itu adalah tenaga nuklear, contoh daripada matahari. Okey, kemudian tenaga yang terhasil ini pula, yang terhasil pada matahari ini akan dipancarkan ke permukaan. Dia berlaku dalam teras matahari. Kemudian dia akan terpancar ke permukaan matahari dalam bentuk tenaga cahaya dan juga tenaga haba. Okey, tenaga nuklear juga dikenali sebagai tenaga atom yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear berlaku. Jadi tindak balas nuklear ini boleh jadi reaktif, pembelahan dan juga pelakuran. Jadi tenaga nuklear ini berdatang dari radioaktif, pembelahan dan juga pelakuran nuklear. Jadi tiga cara ini kita dapat tenaga nuklear. Okey. Sejarah tenaga nuklear di Malaysia bermula dengan pusat pendidikan atom. Jadi ini bermulanya sejarah tenaga nuklear di Malaysia. Okey, kita adakan pusat penyelidikan atom, Puspati, di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar pada tahun 1992. Okey, jadi pusat penyelidikan ini hanya menyelidik berkenaan dengan atom, bagaimana atom ini boleh menjana tenaga nuklear. Jadi Malaysia kita tak guna tenaga nuklear sebagai sumber tenaga utama, tapi kita ada agensi yang mengkaji berkenaan dengan nuklear. Jadi sekarang ini pusat ini dikenali sebagai agensi nuklear Malaysia. Okey, kita ada pusat sahaja. Malaysia kita tak guna tenaga nuklear. Kita hanya menyelidik sahaja. Okey. Okey, sekarang kita lihat apa itu pembelahan nukleus dan juga pelakuran nukleus. Dia ada dua, iaitu yang pertama pembelahan nukleus, yang kedua adalah pelakuran nukleus. Berkenaan dengan perebutan radioaktif kita belajar dalam tajuk sebelum ini. Jadi sekarang kita lihat pula pembelahan nukleus dan juga pelakuran nukleus. Pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus merupakan dua tindak balas nuklear menghasilkan tenaga nuklear. Jadi kalau tenaga yang yang terhasil daripada perebutan radioaktif, pembelahan nukleus dan juga pelakuran nukleus kita panggil tenaga nuklear. Okey, semasa berlakunya tindak balas nuklear, akan wujud kehilangan jisim. Jadi kita jisim. Jadi jisim ini berlaku apabila yang hilang tersebut bertukar menjadi tenaga. Nanti saya akan ajar lebih lanjut selepas ini. Okey, bagaimana pembelahan nukleus berlaku? Okey, dalam tindak balas nuklear, untuk pembelahan nukleus, satu nukleus berpecah menjadi beberapa nukleus yang baharu. Dia berpecah disebabkan
dia dibedil, bombard by nukleon, bombard by a nukleon. Satu nukleon boleh menyebabkan tindak balas berlaku. Tindak balas berlaku dan membebaskan tenaga dengan sangat banyak. Jadi lihat gambar rajah ini. Satu nukleon, ini adalah nukleon, dia membedil satu atom uranium 235. Akhirnya atom uranium 235 menjadi uranium 236 sebab dia menerima satu nukleon. Bila dia menjadi tidak stabil, dia akan terbelah. Dia akan terbelah menjadi 2, 3, kita tak pasti berapa sebab ini berlaku secara spontan. Jadi kemungkinan yang terjadi nukleus baru iaitu A dan juga KR dalam masa yang sama dia akan membebaskan 3 nukleon. Satu nukleon tadi dia buat satu uranium dia akan membebaskan juga 3 nukleon yang baru. Dan satu nukleon ini pula akan membedil satu lagi uranium dan uranium tersebut juga akan membebaskan 3. Jadi semua menjadi 3 kali ganda. Jadi asal satu nukleon menjadi membebaskan 3 nukleon, kemudian membebaskan 9 nukleon dan seterusnya. Jadi bila berlakunya pembelahan nukleus, katakan kita ada satu dalam satu bekas ada uranium, kita masukkan satu sahaja nukleon dalam halaju yang tinggi untuk dia bedil. Dalam halaju yang tinggi, satu nukleon sahaja. Jadi satu nukleon ini boleh trigger uranium yang lain dalam itu untuk berlakunya tindak balas berantai. Ini yang kita panggil tindak balas berantai. Disebabkan satu, yang lain juga akan mengalami nasib yang sama. Jadi kita panggil tindak balas berantai. Jadi once tindak balas berantai berlaku, kita tak boleh nak kawal. Memang tak boleh nak kawal, kita tak boleh nak stop. Tak boleh nak stop. Jadi ini yang berlaku. Ini yang berlaku, kita satu sahaja yang berlaku. Satu nukleon dibombard, dibedil dengan halaju yang tinggi kepada satu nukleus uranium 235. Jadi nukleon ini akan bercantum dengan uranium. Bila dia bercantum, dia jadi 236, uranium 236 dan uranium 236 ini tak stabil. Jadi bila tak stabil, dia akan goyah dan dia akan terpecah kepada beberapa nukleus yang baru. Jadi kita ambil contoh 2 nukleus yang baru. Juga 3 nukleon. Dia akan hilang juga dalam bentuk tenaga. Dia juga akan membebaskan tenaga. Tenaga ini yang kita panggil tenaga nuklear. Yang kita panggil tenaga nuklear. Uranium 235 satu nukleon menjadi uranium 236. Kemudian uranium 236 ini akan mereput menjadi uranium 141 ni. Ba dengan krypton dan juga 3 nukleon dan tenaga. Itu yang berlaku dalam proses pembelahan nukleus. Ini adalah pembelahan nukleus. Dalam bahasa ni kita panggil nuclear fission. Fission pembelahan, fusion pelakuran. Sekarang kita lihat pelakuran nukleus ataupun nuclear fission. Nuclear fusion. Pelakuran nukleus adalah tindak balas nuklear apabila nukleus kecil dan ringan bergantung membentuk satu nukleus berat ataupun yang lebih berat dan menghasilkan yang sangat banyak. Dan tindak balas ini perlu berlaku pada keadaan suhu yang amat tinggi. Dia hanya berlaku apabila tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Jadi inilah yang berlaku di dalam matahari, pada teras matahari. Dalam teras matahari mempunyai matahari terdiri daripada hidrogen dan juga helium. Dan dalam suhu yang tinggi, tekanan yang tinggi, hidrogen tadi akan bercantum menjadi helium. Jadi inilah dipanggilnya berlakunya pelakuran nukleus, percantuman. Kalau pembelahan, satu yang besar berpecah menjadi nukleus yang lebih kecil. Pelakuran nukleus pula, 2 nukleus yang ringan ataupun yang kecil bercantum menjadi satu nukleus yang lebih besar dan berat. Ini contoh. Ini contoh
pelakuran nukleus yang melibatkan deuterium dan tritium. Okey, deuterium ini hidrogen apa? 2. Okey, hidrogen 2. Maksudnya dia ada nombor nukleonnya adalah 2. Okey, dia mempunyai satu nukleon, satu neutron dan satu proton. Manakala tritium hidrogen 3, okey, hidrogen 3, dia mempunyai satu proton satu tapi dia mempunyai neutron. Tritium kita panggil, deuterium ada 2 nukleon sahaja. Okey, katakan deuterium dan tritium bercantum. Okey, bercantum, dia akan membentuk helium. Okey, helium, dan juga dia akan membebaskan satu neutron, dan dalam masa yang sama dia juga membebaskan tenaga. Jadi deuterium dan tritium bercantum helium, neutron dan tenaga. Dua lihat di deuterium bercantum, tritium membentuk 4 neutron. Jadi ini tenaga nuklear. Okey. Okey, itu saja dulu sebelum kita masuk kepada cacat jisim.